Nah, tolong masukkan belakang.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, dah tengok video belum? Mana yang lain kan? Tak ada orang ke? Berapa orang patutnya dalam kelas ni? Saya buat live streaming ni untuk Facebook dan juga YouTube. Jadi kelas ni sekarang ni tengah streaming live ya. Untuk orang luar tengok sekali. Kelas ni ada 14 orang, 13 orang juga. Okey, kita mulakan umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Okey, bab mulianya saya nak cerita sikit tentang
hari ini saya akan buat last class lah. Tapi selepas tu maksudnya hari ini last class. Okay. Okay, yang ni hari ini last class saya akan gabungkan dua topik, iaitu property investment dan juga option dan futures. Okay, lepas tu untuk hari Sabtu dan Ahad saya akan peruntukkan masa untuk you bertanya tentang assignment saya buat peruntukan masa kat sini, tapi terpulang kat saya lah sama ada saya nak buat 2 jam ke 3 jam ke, tapi saya peruntukkan masa untuk Sabtu dan Ahad. Dan pada minggu hadapan kita akan ada perbincangan juga tentang assignment juga masa kelas. Okey, masa kelas tu adalah perbincangan tentang assignment. Jadi sebab you akan kena hantar assignment group, dan juga individual pada minggu ni dan juga minggu depan. Jadi kena bincang lah. Sebab saya tak nak saya tak terima kalau contohnya you punya individual assignment tu main copy paste je and then translate daripada Google ke. So saya reject lah tu. Okay, so you kena hantar untuk individual assignment. Sebagai contohnya, you kena hantar you punya PowerPoint dan juga you punya MP4 tu, dua-dua. Okay, satu ialah PowerPoint dan satu lagi adalah MP4 tersebut. Okay, seterusnya saya juga akan memberikan satu lagi assignment untuk you all dalam group, iaitu assignment tentang case study. Okay, case study tu you kena buat dalam group seperti dalam group yang untuk you punya game lah. Dan juga saya akan lihat juga kepada you punya laporan laporan you ni. Kelas ni ialah kelas ni kelas apa? KME 1 ni. Okay, KME 1 ni laporan tentang you punya investment game. Right, KME 1. Okay, you punya investment game dalam Excel tu. So pastikan you melapor kat dalam tu dan juga hantar report. Okay, itu untuk group assignment investment game. Okay, pelaburan. Permainan pelaburan tu. Okay, so kalau KME 1 yang ni Okay, KME 1. Jadi sila pastikan you melapor dalam ni sebagai progress dia. Okay, laporan tu sebagai your last report. Yang ni adalah sebagai progress. So macam ni dia ada laporan dia. Okay, contohnya ni. Okay, dia ada laporan dia untung rugi kan. So yang lain tu, yang mana yang tak ada laporan ni, kira memang dia punya assignment, maka assignmentnya tak akan dapat markah lah. Okay, Nur Solehah sebagai contohnya Solehah tidak melaporkan, maksudnya mungkin dia tak trading langsung. Okey, Anwar sebagai contohnya dan lain-lain lah. Okey, kalau tak melapor tu maksudnya you tak buat lah. Okey, you tak buat. Ini laporan ni saya based on trust je. Okey, saya percaya je. Okay, saya percaya dengan kejujuran you untuk melaporkan you punya trading. Alright. Okey. Jadi untuk pada hari ini, okay, sebab saya dah minta you tengok video tentang property investment yang pada kelas yang lepas. Jadi saya nak masuk kepada topik yang khusus dalam pelaburan hartanah ni, iaitu pelaburan hartanah melalui lelong. Okay, proses lelongan. Okay, tapi sebelum tu saya akan revise balik apa yang saya dah explain dalam video tersebut. Okay, iaitu pelaburan hartanah ni. Okay, kita nak melabur dalam hartanah, maksudnya kita beli hartanah lah. Kita beli rumah ke, tanah ke dan sebagainya lah. Okay, jadi ada dua strategi yang utama. Satu ialah strategi flipping dan satu lagi ialah strategi, maksudnya strategi cash flow. Okay, ada dua strategi utama, flipping ataupun cash flow. Right, so basically kita dalam strategi pembelian hartanah ni, kita akan guna leverage. Okay, leverage theory, iaitu kita gunakan OPM, other people's money. Okay, maksudnya kita kena buat pinjaman bank lah, sebab harga hartanah bukannya murah. So paling-paling pun 300,000, 400,000 kan. So basically kita kena cari lagi 90% tu. Okay, selain daripada 10% yang kita dah kumpulkan tu,
untuk kita pinjam daripada bank dan sebagainya. So video ni saya dah explain saya dah cerita tentang ni dalam video tersebut. So saya harap you all tengok video tersebut, jangan tak tengok. Okey, sebab sekarang ini saya nak masuk kepada topik yang baru, iaitu topik dia adalah pembelian rumah lelong. Okey, pembelian rumah lelong. Okey, saya akan buat kat sini. Okey, yang ini adalah topik yang baru. Okey, so topiknya adalah pembelian hartanah lelong. Okey, kenapa kita nak beli? Maksudnya ada setengah-setengahnya membeli hartanah lelong. Sebab banyak faktor banyak faktor. Satu faktornya adalah dia lebih murah. Okey, lebih murah daripada harga pasaran. Okey, lebih murah daripada harga pasaran. So kita kalau boleh contohnya harga pasaran, okey, harga pasaran adalah contoh 300,000. Okey, tapi dengan rumah lelong tersebut kita boleh mendapatkan harga pasaran mungkin 20% lebih murah ataupun 30% lebih murah. Sebagai contoh, kalau 30% lebih murah, maksudnya you boleh mendapatkan beli lelong dengan harga 210,000. Ni kalau dapat, okey, ni kalau dapat. So maksudnya you dah untung, automatically you untung sebanyak berapa? Okey, you akan untung RM 90,000 apabila you membeli hartanah tersebut. Okey, dah untung RM 10,000. 90,000. Okey, sebab lelongnya, contohnya lelongnya 30% dia lebih murah daripada harga pasaran. Maksudnya you dah untung lah. Bila you beli je, you dah save, okey, 90,000. Okey. Jadi dalam teknik untuk membeli hartanah lelong ni, dia ada beberapa perkara lah yang you kena tahu. Okey. Okey, pertama sekali you kena tahu dia ada ni yang teknikal reserve price. Okey. Dan dia ada reserve price ni, contoh contoh rumah yang ni 300,000 ni, okey, harga pasaran 300,000, tapi dia buka lelong dia pada harga, contohnya dia buka lelong pada harga 200,000. Okey, dia akan buka harga pada 200,000. So you pun masuk, okey, you masuk untuk masuk lelong tersebut. So apa yang you kena buat bila you nak masuk dalam bidding ni, okey, nak masuk bidding dia panggil masuk bidding. Selalunya dia akan minta you sama ada letak 10%, okey, 10% daripada harga reserve price. Okey, kalau 10% daripada reserve price, okey, 10% daripada harga lelong lah. Okey, so maksudnya sekarang ni you kena buat bank draft, okey, sebanyak 20,000 untuk you masuk dalam bidding. Okey, you dah buat bank draft, okey, you pergi kepada tempat lelong tersebut, okey, dan you register lah sebagai pembidar. Okey, you akan jadi pembidar. Okey, pembidar. So bila you dah ada 20,000 tu bank draft tu, okey, you akan bagi kepada dia dan you boleh dapat dia punya kipas dia lah, kipas lelong tu. Dia ada nombor you. Okey, sebagai contohnya, saya panggil saya tunjuk gambar lelong. Tunjukkan kipas dia. Dia macam kipas biasalah, tapi dia ada nombor. Okey, dia ada nombor. Tengok ke image, ada tak? Macam ni. Yang ni lah nombor-nombor dia. Okey, nombor 8, nombor 38. Okey, ini nombor. You akan dapat nombor-nombor ni. So bila you nak bidder nanti, you akan angkat nombor you. Okey, you akan angkat nombor you dan you sebenarnya nak membidder. Okey, macam ni.
Okay, you akan angkat nombor you. Right? So, bila you dah masuk dalam bidding tu, okay, so you dah adalah, maksudnya you nak masuk lot berapa, dia beritahu lah lot XX, okay. So you nak bidder dalam lot XX, okay, you dah letak bank draft dan lepas tu you boleh masuk lah. Okay, you boleh masuk untuk bidder, untuk membidder. Okay, tapi kat sini you still kena ada modal dia berapa? 20,000. Okay, modalnya 20,000. Okay, untuk you masuk bidding je. Okay, tak termasuk lagi, okay, sebelum you, okay, ini masa hari bidding. Okay, ini masa hari bidding. Sebelum bidding, okay, dia ada proses dia untuk lelong ni. Lelong proses, okay, membeli hartanah lelong. Okay, pertama, sebelum hari lelongan. Okay, kedua, semasa lelongan. Okay, ketiga, selepas lelongan. Ada tiga lah maksudnya. Okay, selepas lelongan, sebelum, semasa dan selepas. Okay, sebelum sebelum tu, okay, pertama ialah you kena buat, okay, yang ni lah, ini yang saya nak cerita ni. Pertama ialah you proses pencarian lah. Pencarian hartanah lelong. Okay, ini yang nombor 1. Okay, saya letak A. Okay, pencarian hartanah lelong. Okay, macam mana you nak cari ni? Ialah mungkin you berjogging ke, tiap-tiap pagi ke, tiba-tiba you nampak ada keluar signboard. Okay, signboard keluar lelong. Okay, notice lelong. Okay, contohnya kalau ada tak gambar? Saya tengok. Macam ni. Ini contoh bank lelong 66,000. Okay, ni dah maksudnya dia nak lelong rumah ni lah. Okay, ada tak lagi contoh-contoh? Okay, you tengah-tengah jogging tu kan ada nampak dia punya notis macam tu. Okay, so itu adalah menunjukkan rumah tersebut sedang hendak dilelong. Okay, ada tak gambar yang ini apa? Kita tengok gambar ni. Ini tak ada tak ada. Okay, contohnya macam itulah. So maksudnya bila time you tengah-tengah jogging ada pula iklan macam tu. So ini lelong ni. Sebab contohnya kalau you let's say lah saya buat area, saya buat Google Map dulu. Okay, Google Map. Okay, contoh. Kalau you nak jadi pelabur hartanah ni, pelabur hartanah, okay. Ni satu yang perlu kita ketahui. Okay, kita kalau boleh kita nak cari yang 25 km radius je daripada kita punya tempat tinggal lah. 25 km radius saja. Sebab apa? Sebab untuk senang kita monitor. Okay, senang kita monitor dan juga senang untuk kita pantau. Okay, pantau monitor sama lah kan. So maksudnya kalau contohnya penyewa cakap dia ada masalah ke apa, you boleh pergi tengok. Okay, apa yang masalah dia. Ataupun you boleh tengok, okay, takut penyewa dah lari malam kan. Lari malam ke apa, at least you nampak, boleh senang nak monitor. Okay, kalau you punya beli hartanah tersebut jauh sangat, 300 km, 400 km daripada tempat tinggal you cuba bayangkan bila macam mana you nak pergi. Okay, nak pergi balik pun dah memakan masa 4 jam, 5 jam kan. Jadi dia akan menyukarkan you untuk memantau hartanah you. Okay, boleh tak terus kalau boleh, okay, saya minta pelajar-pelajar ni boleh tanya terus, tanya soalan terus. Saya tak nak saya cakap seorang-seorang. Okay, saya nak you pun berinteraksi. Kalau boleh buka mic. Okay, tanya. Okay, saya cerita. Okay, alright. Ini bukan Google Map ni, silap. Ini bukan Google Map. Mana Google Map? Yang ni. Okay, kejap Okay, contoh kita buka lah Google Map ni. Okay, kita buka Google Map. Right.
Sebab kalau dalam property dia punya mantra dia punya keyword dia ialah location, location, location. So kalau you nak beli property, kalau boleh cari lokasi yang baik, okey. So lokasi yang baik tu bergantunglah pada kawasan you pilih tu. Okey, ni contoh saya sekarang ni duduk dekat Kota Serimas ni. Okey. Mungkin bagi ada setengah orang dia cakap okey Negeri Sembilan tak adalah power sangat, maksudnya tak ada okey sangat lokasinya, tapi cuma kalau kita sebagai pelabuhan hartanah kita nak pergi beli kat KL pun dah jauh sangat kan, dah jauh sangat. KL is a good place, okey, good place, tapi because of the rule of 25 km tu, okey, the rule of 25 km tu jadi saya tak pergi beli di Kuala Lumpur lah. Okey, nampak contohnya sekarang ni rumah saya dekat kawasan sini. Kawasan sini. Okey, ini rumah saya. Okey, saya beli satu hartanah di sini. Okey, jadi saya jadikan homestay. Okey, homestay. Jadi dekat rumah saya. Okey. So dah tak sampai 5 minit saya dah sampai ke rumah yang saya beli tu. Hartanah ini ialah hartanah yang saya beli secara lelong secara lelong. Okey, yang ni. Okey, saya convert kepada homestay. Okey. So kat sini saya ada satu dah. Okey. Jadi kalau dalam konteks tu kita kena cari at least 25 km radius daripada kita punya rumah tu. So kalau you buat lebih kurang calculation dia, bulatan dia akan jadi 25 km lah macam ni. Gitu. So ini macam ni, ini contohnya ni rumah saya. Saya akan cari yang kawasan 25 km radius untuk memudahkan saya memantau hartanah-hartanah yang kita boleh pantau lah. Kalau you duduk di Kuala Lumpur, you akan cari dalam 25 km radius juga. Okey, boleh faham Boleh faham ke ni? Boleh tak pelajar-pelajar saya? Faham Okey. Jadi, kalau you tengah-tengah jogging ke tiba-tiba you nampak ada rumah lelong lah. Okey, itu so maksudnya you boleh kaji lah. Boleh start mengkaji. Sebab ini adalah proses apa? Proses sebelum hari lelongan. Okey. Sebab apa? Bila time you dah tahu rumah tu untuk dilelong, you kena tahu tarikh dia. Okey, so kat sini apa yang you kena tengok ialah tarikh lelongnya dia. Okey, so sini kita akan cari tarikh dia melelong, tarikh lelong. Okey, lepas tu kita nak tengok harga reserve tadi. Okey, harga reserve price daripada RP RP. Okey, lepas tu you kena tahu harga market price. Okey, harga market. Sebab kalau you duduk dekat kawasan ni, you duduk dekat kawasan you ni, sudah tentu you dah tahu dah berapakah harga-harga rumah di kawasan tersebut. Okay, you kena buat banyak kajian lah. Okay, you dah tahu dah harga kat sini berapa ratus ribu, sini berapa ratus ribu kan, lebih kurang kat sini pula berapa ratus ribu, lebih kurang So, you dah boleh tahu dah harga pasaran tu di berapa. Okay, satu cara untuk you tahu harga pasaran ialah dengan pergi dekat bricks.my. Okey. BIRCK bricks.my. Okey, bricks.my Okey, ini you nak tahu harga pasaran. Okey, so you boleh pergi bricks.my. Okey, BRICKZ.my. Okey, bricks.my ni dia boleh beritahu berapakah harga rumah yang telah terjual di kawasan tersebut. Okey. Okey, kawasan contohnya saya buka balik bricks.my itu. Betul saya punya ejaan ni. Okey, kalau yang mana-mana berminat ada di pelabuhan hartanah ni, boleh gunakan apa yang saya cerita ni. Inilah apa yang saya sendiri buat Okey, dan kalau you nak masuk dalam kursus-kursus hartanah, dia akan you kena bayar banyak lah. Okey, dia punya kos tu. Okey, kita tengok bricks.my ni. Saya sorry internet saya agak slow pada hari ini. Mungkin disebabkan oleh komputer saya dah terlalu berat. Terlalu banyak benda yang telah yang digunakan untuk laptop ni. Okey, tunggu sekejap Buat masa ni macam mana, jelas ke? Ya. Apa saya dulu? Yes, ya. Yang band draft 20,000 tu, kan kita sebelum nak masuk kita kena bayar kan, lepas tu kita dapat balik ke? Kalau kita menang, kita dah terus jadikan dia sebagai deposit pembayaran lah kepada harga lelong tersebut. Okey, tapi kalau kita tak menang, dia akan pulang balik band draft tu.
Faham ke? Oh, okey, faham. Contoh kan kita, contohnya kalau you masuk dalam lelong tu, ada 10 orang masuk dalam lelong untuk rumah tersebut. Okay? Sebab dia ada banyak rumah nanti di lelong nanti. Mungkin ada 100 biji rumah. Okay? Tapi you punya lot tu saja mungkin ada 10 orang masuk. Okay? Jadi seorang je akan menang. Okay, seorang je akan menang dengan harga yang tertinggi lah. Harga bidaan tertinggi. Contohnya kalau tadi dia buka 200,000, tapi dia dah bid sampai 230,000. Okay, 230,000. Tapi masih lagi belum sampai harga pasaran kan? Harga pasaran 300 kan? So dia dah bid 230,000. So dia akan menang. Tapi sebab you tak menang, okay, you macam you punya you dah cakap dalam hati you lah. Dalam ni pun kena ada juga mengawal emosi juga mengawal emosi pun penting dalam pelaburan hartanah ni. Jadi bukan saham saja pun mengawal emosi, pelaburan hartanah pun mengawal emosi. Masa lelong ni pun sama juga. Sebab apa? Kadang-kadang bila time lelong ni you rasa macam you tak boleh kalah. Nampak tak? You rasa you tak boleh kalah. Sampailah you bid tu, sampailah harga dia dah sampai harga market price. Buat apa? Baik you beli yang dekat market price, market terus. You faham tak apa maksud saya? Faham. Okay, so emosi kena jaga. Sebab tu sebelum you masuk lelong tu, you kena set dah. Berapakah harga yang you nak beli? Kalau dia naik daripada harga ni tak apa. Sebab ada banyak lagi rumah lelong. Okay, ada banyak lagi rumah yang lelong. Okay, so bila you tak dapat tu, you akan dia akan dipulangkan balik lah bank draft tu. So cost you kat situ cuma rugilah. Rugi untuk yuran bank draft tadi. Okay, yuran bank draft tadi. Okay, betul lah. Okay, breeze.my. Okay, contoh saya cari area saya lah. Kota Seri Emas. Okay, contoh Okay, saya pun enter. Okay, saya enter. Ini adalah transaksi Transaksi, okay, Taman Kota Seri Emas Lengging, bukan. Okay, yang ni. Taman Kota Seri Emas Nilai. Yang ni residential bungalow semi terrace. Okay, yang ni land detached plot. Ini, okay. Saya ambil, okay, terrace house lah. Saya ambil yang terrace house. Okay, saya ambil yang terrace house. Okay. Okay, yang ni adalah harga-harga yang pernah dijual. Okay, nampak? Okay, laman Bakar Wali dia bagi address sekali. Tapi sebab saya ni bukan, saya kena bukan member tak bayar membership. Okay, tak bayar membership, tapi saya tak dapat harga ataupun nombor rumah tersebut. Saya tak dapat nombor rumah tersebut. Tapi secara maksudnya secara generalnya, secara amnya saya boleh tahu dah. Okay, kalau harga terrace house dekat sini, dekat kawasan A/11. Okay, A/11. Okay, harga dia 337,000. Okay, dia jual pada 2 bulan 7, 2020. Okay, 337,000. Ini dia jual bukan lelong, dia jual. Okay, land area dia 1302. Okay, land area dia 1302. Yang ni ialah sama macam properti yang saya beli dulu ni, yang ni. Saya pernah beli yang masa lelong. Saya beli masa lelong. Okay, mana tadi rumah saya tadi? Kejap. Okay, ini rumah saya. So, okay, yang saya tunjuk tadi kan, yang saya buat homestay tu. Okay, saya jadikan homestay. Okay, yang ni okay, yang ni, okay, saya beli lelong. Okay, saya beli lelong. Nanti saya cerita lah berapa harga saya beli lelong tersebut. Okay, saya tengok sini. Ini ialah A9. Okay, jalan A9. Okay, ini A9. Okay, tu, nampak A/9. Tadi dia cakap A/11 kan? Betul tak? So, A/11 dekat mana? So, you tengoklah ini A/12. Okay, so you dah boleh tengok A/11. Okay, dekat mana? Okay, mungkin dekat A/12. So, dia dekat-dekat dah ni. Ni A/10. Okay, so A/11 mungkin dekat belakang ni. Okay, belakang A ni. Okay, A/11.
Okey, so A/11 dia punya harga adalah 300 berapa tadi? 337. Okey, 337 pada tahun 2020. Okey, kita tengok lagi yang mana A/tadi tak ada. Dah ada dah, satu je. Yang lain tu C. Ni A/4. A/4 pada tahun 2019. Okey. Nampak? 2019 harganya 450,000. Okey, 450,000. So, dekat sini, okey, A/ berapa tadi? A/4. Okey, A/4, kita tengok kat sini mana A/4, kat sebelah sini saya rasa. Okey, A/4, okey, contohnya dia jual 450. Ni A/5 kan? So, A/4 mungkin dekat mana? A/5, A/6, A/3, A/2. So, 3 mungkin dia dekat sini lah kot. A/2, 3, 4. 4 dia kat atas ni kot. A/2. A/6. Tak jumpa pula A/4. Aduh. A/5. A/5, A/7. Mana pergi A/4? Nampak ke? Ada tak yang nampak? Tolong bagi tahu saya. A/6. Tak ada, doktor. Ha? Tak ada. Mesti ada. Takkan dia tiba hilang. Ha? Mungkin dia ada A2. A/1 sini. Okey. Dari situ dah B. A/2. Mungkin dia tengah-tengah dah kot ni. A/3. A/2. A/6. A/7. Dia mesti dekat kawasan ni. Sebab saya rasa yang ni A/4 ni. Sebab ini A/5 kan. Takkan ini pun A/4, 5. So saya rasa ini adalah A/5. 4, sorry. Betul tak? Google salah lah ni. Okey, yang ni adalah A/4. Okey, yang ni. Yang kawasan. Okey. Alright. So maksudnya A/4 dia jual 450,000. Okey, so you dah tahulah agak-agaknya sebab dia punya price per square feet ini 346, ini 259. Ini murah pula dia jual. Sebab apa dia jual murah? Mungkin dia ni desperate seller. Okay, mungkin dia desperate seller. Faham ke desperate seller? Dia nak jual cepat. Dia nak jual cepat. Contohnya dia nak kena pergi keluar negara dah. Dia nak kena pindah. Sebab tu dia jual pada harga murah. So, kalau ikutkan, kita tahu harga sebelum tu adalah 450,000. Okay, kalau dia nak jual 337,000, maksudnya murah lah. Tapi ini dah terjual kan. Maksudnya belum jual, belum jual. Baru dia nak jual kan. So maksudnya kita dah tahu harga sebelumnya adalah 450,000. Harga dia punya ni sama tau. Square feet sama, nampak? Square feet sama kan? Okay, tapi yang ni murah. So maksudnya ni under value lah ni. Okay, tapi sekarang ni harga dia sebabkan dia dah jual. So maksudnya harga 450,000 ni dah turun harga lah. Okay, kalau kita ambil secara purata pun 450 tambah 337 ni bagi 2 lah contohnya puratanya. So maksudnya dia dah dalam 400,000. Okay, so sini you dah tahu dah harga pasar tu, okay, rumah teres tu, okay, kita boleh katakan harganya ialah 400,000. Okay, 400,000. Jadi kalau lelong harga dia 200,000, you rasa berbaloi tak? Kalau harga lelong 200,000, rasa berbaloi tak nak beli? Halo? Berbaloi kot, doktor. Berbaloi? Berbaloi.
Sebab apa? Sebab you beli diskaun 200,000. Okay. Kalau you beli 200,000 pun, lepas tu you make up sikit, you jual pada 400,000, you dah untung 200,000. Okay. You dah untung 200,000. Okay. Saya, contoh saya masa saya beli yang ni, okay, yang saya beli yang ni, yang saya beli ni, saya beli dah lama lah. Okay, 2000, saya rasa 2014 ke 15. Okay, 5 tahun lepas lah. Harga dia lelong masa tu adalah 190,000. Okay, harga dia lelong adalah 190,000. Tetapi tu harga reserve price. Okay, harga reserve price. So maksudnya yang ni harga reserve price dia adalah 190,000. Okay, 190. Maksudnya bank buka 190. Tapi masa time saya masuk lelongan tu, saya bid sampai jadi 210. Okay, 210 baru saya dapat. Okay, lepas saya dah angkat sampai 210 tu, semua orang dah tak angkat tangan dah. Okay, semua orang dah tak angkat tangan. Okay, jadi saya beli pada harga 210,000. Okay, ni saya beli, harga saya beli. Sekarang ni, harga market berapa? Kita ambil 400 pun, kita dah untung berapa? 190,000. Okay, secara equity lah. Equity-nya ialah harga ni kalau saya nak jual sekarang pun boleh jual pada harga 400,000, ataupun paling-paling pun saya boleh jual pada harga yang orang tu jual lah, iaitu yang desperate lah. Okay, yang desperate seller tadi tu, iaitu pada harga 300, desperate seller tu tadi 337. Okay, 337. Ni kalau jadi desperate seller lah. Okay, desperate seller. Okay. Jadi, yang ni yang penting kena tahu. Harga market dia berapa. Okay, you kena tahu. Sebab bila dah tahu harga market, kalau dia buka lelong 190, ni lelong dia. So, you dah tahu, murah lah ni. Betul tak? So, you kena sediakan, kalau 190, you kena sediakan 19,000 lah bank draft. 10%. Okay, 19,000. Kalau dia 200,000, 10% ialah 20,000. So, siapkan bank draft, pergi ke yang nombor 4, you kena tahu tempat lelongan dia kat mana. Okay. Macam saya hari tu, saya pergi kepada mahkamah okay, tinggi Seremban. Okay. Okay, dia ada court auction. Okay, mahkamah tinggi Seremban. Sebab lelong ni ada beberapa jenis lelong Okay, you kena tahu dia ada dia panggil public dengan private. Okay, kalau public ni ialah mahkamah lah. Mahkamah dengan yang satu lagi ialah yang biasa ialah syarikat lelong lah. Okay, auctioneer dia panggil. Auctioneer. Okay, auctioneer ni boleh jadi mahkamah ataupun auctioneer biasa. Okay, auctioneer biasa. Maksudnya dia ni pelelong. Pelelong. Pelelong ni kerja dia melelong rumah lah. So dia akan dapat komisen lah daripada penjualan rumah lelong tersebut. Okay. Okay, sekarang ni pencarian tanah lelong ni, ini satu kalau you berjogging. Ini saya cakap ni maksudnya you pergi macam contohnya pusing-pusing lah. Pusing-pusing kan, kawasan perumahan you lah. Okay, perumahan you, okay, dalam 25 km radius. Okay, so you pusing-pusing kawasan lah. Kadang-kadang you jalan-jalan kan, you sambil naik motor ke, naik basikal ke kan, you suka main basikal, you jalan-jalan, tengok lah dalam 25 km radius. Okay, alright. So, yang ni satu. Yang keduanya adalah daripada social media. Okay, social media. Yang ni daripada Facebook ke dan sebagainya lah. Okay. Yang ketiga, yang ni social media ni saya tak payah cerita lah. Dia macam biasalah, macam you masuklah kumpulan-kumpulan lelong tu. You pergi kat Facebook. Okay. Contohnya Facebook. Okay. You cari. Okay, hartanah lelong kan, lelong. Okay, dia akan keluar lah. Okay, lelong.
Okay, you masuklah grup-grup lelong tu, kawasan you lah. Tapi masalahnya kalau social media tu terlalu besar kawasan dia. Okay, terlalu besar sampai ke Terengganu ke Kelantan ke. So you sebab tu saya tak nak cari yang social media ni. Okay, so contohnya KL dan Selangor. Okay, KL Selangor bank lelong property. So mungkin you nak masuk sebab you duduk KL atau Selangor. Okay, kalau saya Negeri Sembilan, saya kena cari Negeri Sembilan. Okay, so ini ialah social media. Okay, ini boleh juga you aplikasikan. Yang ketiganya, you boleh pergi ke mana? You boleh pergi kepada website. Website pelelong. Okay, saya bagi contoh dua je. Okay, saya bagi contoh dua. Satu, saya selalu beli kat Encan Mau. Okay, encanmau.com. Okay, satu lagi exam.my kot. Okay, ataupun exam.com.my kot. Saya nanti kita check balik. Okay, lepas tu ada juga Leong kot. Leong Auctioneers. Saya pun tak ingat lah, dah lama saya tak beli rumah lelong. Okay, Leong Auctioneers. Okay, kita tengok Encang Mau. Okay, saya buka ni nampak ke tak? Okay, ini encangmau.com. Nampak ke? Nampak. Okay. Okay, ini contoh yang dipanggil private auction. Maksudnya Encan Mau and Co. Yang lelong. Bukannya mahkamah Bukan mahkamah. Okay, so kalau saya buka website ni, saya nak cari Negeri Sembilan. So saya kena cari Negeri Sembilan lah. Saya cari Negeri Sembilan. Okay, saya nak cari dekat nilai. So letak nilai. Okay, lepas tu saya klik search je. Okay, saya klik search. Nanti kita akan ada senarai rumah-rumah lelong dekat Negeri Sembilan. Nilai lah, dekat nilai. Contohnya ni, okay, dekat Dayang Mayasari, nilai, okay, yang ni ni Taman Desa Cempaka, okay, harga dia RM95,000. Okay, Blok A, RM40,000. Ni Desa Melati. Desa Melati, tahu kan Desa Melati? Okay, jalan ini nilai impian, ini Desa Melati. Banyak tak nampak? Banyak tak rumah lelong? Kan? Ini baru contohnya dekat nilai je. Kalau you cek KL, Selangor lagi banyak. Okay. So ini adalah macam mana you nak cari. Okay. Contoh satu menggunakan ni Encan Mau, ataupun kalau lagi satu exam ni memang tempat Negeri Sembilan lah. Okay. Exam ni selalunya dia memang specialize kat Negeri Sembilan lah exam. Okay. Kita tengok kita tengok nilai, select state nilai Negeri Sembilan. Okay, kita search. Okay. Total satu je ada. Okay, yang ni dekat Bandar Baru Nilai, Jalan Cempaka 16. Okay, so Jalan Cempaka 16. So ini satu. Okay, yang lain yang tadi Encan Mau pun yang ni lah. Dia ada banyak. So setiap pelelong tu dia akan ada properti-properti yang berbeza. Okay, contoh exam ada satu je. Okay, kalau Encan Mau ada banyak ni. Kalau kita buka, contohnya kalau kita buka lagi Leong Auctioneer. Ada tak lagi? Leong Auctioneer. Okay, lama dia keluar benda ni. Ini image, sorry. Okay, sekejap. All. Ini nampak, ini ialah kalau dia advertise dalam paper ke, betul macam ni lah. Okay, ada Leong Auctioneer. Okay, saya buka Leong Auctioneer. Okay, yang pernah saya belilah Okay, ada lagi satu yang pernah saya beli ialah apa, lupa nama dia dah. Tak apalah, kalau saya ingat nanti saya akan tulis. Okay, Auctioneer. Okay, kita tengok ada tak di kawasan nilai. You boleh carilah kawasan you. Okay, you boleh cari kawasan you. So saya letak sini nilai. Oops. Kadang-kadang dia tak ada kat kawasan tu. Okay. Kadang-kadang dia tak ada sebab dia tak ada property tu. Bank dia jadi agent bank tau. So dia jadi agent bank. So maksudnya ni. So tak ada rasanya ni. Ada satu. Tapi saya tak nak lah ni. Ni ialah yang dekat nilai 3 tu. Okay. Nilai 3. Okay.
So, sekarang ni, masa time you dah cari, okay, you dah cari, okay, tempat lelongan, satu lagi you kena tahu ialah POS. Okay, maksudnya Proclamation of Sales. Okay, Proclamation of Sales. Okay, ini adalah SMP. Kalau kita beli rumah baru ke, rumah second hand ke, dia panggil SMP, Sale and Purchase Agreement. Tapi kalau untuk rumah lelong, dia panggil POS, Proclamation of Sales. Okay, sebagai contohnya, okay, kalau Leong ni ada, ini saya tak nak buka lah sebab dia tak minat, saya tak minat ni dia. Saya buka dekat Encang Mau tadi, saya nak tengok, okay, yang mana yang okey sikit. Okay. Okay, contoh ni lah ini. Ini 441,000. Okey, yang Beverly Hills ni, nampak? Ini Beverly Hills ni, Resident Lily, Green Beverly Hills 267,000. Okey, dia nak auction lagi 17 hari lagi. Okey. Kalau you tengok, okey, Beverly Hills, okey, kita buka sini Beverly Hills nilai tu dia dekat dengan nilai spring. Okey, dekat dengan nilai spring. Okey, sekejap okey, yang ni. Okey, dia dekat dengan nilai spring. Okey, kalau saya tengok dekat dengan musim jugalah. Okey, dekat dengan musim juga. Okey, dia apartment lah, apartment. Tapi dulu masanya dia buka berapa harga dia. Dan ada masalahnya sebab apa? Dulu-dulu ni kenapa dia orang kena lelong ni? Okey, ada cerita-cerita dia. Okey, nampak Okey, you tengok ni. Okey, ni nilai spring Nilai spring kan dekat sini kan ada dekat sebelah nilai spring tu ada satu development. Yang ni dipanggil Green Beverly Hills Water Villa. Okey, Water Villa ni tak boleh close tapi dia sebenarnya kat sini ni. Okey. Yang ni. Ni Resident Lily ni. Ini dia punya lelong tadi tu. Okey, yang ni lelong dia tu. So you boleh buka, you boleh tengok. Okey, you boleh tengok gambar dia macam mana dan sebagainya lah. Dan kalau you dah tahu tu, you kena pergi kawasan tu. You kena pergi tengok rumah tu. Jangan main beli daripada internet je. You kena pergi tengok. Okay. So, dekat sini pun you kena buat inspection. Okay. Saya buat nombor ni. Okay. F ni. Okay. Buat lawatan. Dan dia panggil pemerhatian lah. Tapi you tak boleh masuk tau dalam rumah tu. You boleh tengok dari luar je. Dia boleh tingkap-tingkap je. Macam tu. So, you dah tengok. Okay, you dah tengok. Oh, ni kawasan ni okay. Macam, okay lah kot. Mungkin nak beli kan. Ada swimming pool. Okay, ada ni. Tapi apartment dia. So, harga dia sekarang ni adalah 200... berapa mana tadi? Alamak. Okay, yang ni. 267,300. Okay. Tapi kecil lah ni build up dia. Okay, apartment kan 735 square feet. Okay, so you pun view details. You view details dia nak cari POS dia tu. Okay, Proclamation of Sales dia tu. Okay, so dia bagi tahu. Okay, alamat dia dekat sini. Tingkat 9 ni. Ini tingkat 9 ni saya rasa ni. Okay, tingkat 9. Okay, nombor 4. Okay, blok A. Okay, blok A. Harga ialah 267,300. Okey, loan calculator dah siap dah bagi tahu ni. 1,138 sebulan. Lebih kurang. Tapi kalau you tengok sini, cara dia calculate ni. Okey, property value, okey, down payment 10%. So loan amount ialah 240,000. So kalau let's say interest rate you 4.5 dan you punya long term you punya tahun 35, you akan bayar 1,138 sebulan. Tapi kalau you boleh deal dengan bank untuk bagi you 40 tahun sebab you punya umur lagi murah, umur lagi murah pula. Umur you muda lagi, so you boleh bayar hanya you kena bayar 1,000 je. Ini cash flow strategi Kalau dah tengok video saya tadi, ini cash flow strategi. You cuba panjangkan you punya tahun tu.
Okay, sebab umur you sekarang 20 kan. So dia maksimum 70 tahun. 70 tolak 20 sebenarnya 50 tahun boleh. Okay, let's say lah kalau you letak 45 tahun, so you punya bayaran hanya berapa? Kita tengok 45 tahun. Tak boleh 45 tahun. 40. Okey, 40 tahun 1081. Kalau 45 1039. Nampak dia makin kurang lah. Okey, monthly payment dia. Okey, makin kurang monthly payment dia. Tapi nampak macam panjangnya tahun ni kan. Tapi sebab you muda lagi. Kalau saya mungkin hanya boleh maksimum umur saya kan mungkin 20 tahun je. Okey, so saya kena bayar 1,500. Okey, saya kena bayar 1,521. Okey. Okey lah, paling pun saya boleh dapat 23 tahun. Okey, 1,400 saya kena bayar. Okey, 1,400 sebulan. Ini kos saya kepada bank. Okey, saya kena dapat rental mesti lebih daripada 1,400. Okey, alright. So, dalam ni, dalam ni you kena dapatkan dia punya you boleh dapatkan dia punya siapa. Okey. Yang ni plaintiff dia adalah M-Bank. M-Bank yang tengah lelong ni. M-Bank Islamic. Okay. So deposit 10%. So deposit 10% maksudnya you kena bayar bank draft tu ialah 26,730. Okay. So kalau yang tahu siapa yang beli rumah ni dulu, you kena log in lah dulu. Log in dulu. Ingat. Saya tak tahu saya ingat lagi tak saya punya email. Tak ingat password, takut tak ingat password je. Okey, betul. Okey, yang ni. Ini ialah orang yang beli dulu. Haripal Singh, anak lelaki Joginder Singh and Tilagawan. Okey, tak apalah, jangan kita nak ni. So, kita tahu yang dia ni yang dulu beli dan sekarang ni dia tak boleh bayar. Okey, kita nak tolong dia. Kita bayarkan dia punya rumah tu. Okey, maksudnya kita yang akan ambil responsibility membeli rumah dia. So, bila dia lelok? 29 Januari. Okey, 29 Januari. Okey, iaitu pada hari apa? Yang ni pun penting juga ni. Sebab apa you nak tahu tarikh lelong tu, so you ni free tak masa tu? Okey, 29 Januari hari Jumaat. Pukul 11 pagi. Venue dia dekat KL. Ini Encang Mau ni dekat mana tahu? Dekat KL. You kena pergi sampai dekat jalan apa nama dia? Dekat yang KLCC. Tapi dia jalan apa? Saya lupa jap. Tengok ada tak alamat bawah ni. Nanti kita tengoklah nanti kita tengok. Okey, so dia dekat dengan KLCC tu. Jalan apa saya lupa nama dia. Ada satu jalan tu. Okey, so maksudnya kalau you rasa you nak masuk dan you boleh ni lah, submit lah. You nak submit inquiry ke, nak tanya ke. Okey, tapi yang tadi saya cakap you kena tahu post dia. Okey, proclamation of sale yang ni. Okey, so you download. Okey, sekarang ni dah kena macam ni. Sekarang ni not ready. Not ready lah. POS dia tak ready. So, POS dia tak ready. Okey, saya kena tunjuk contoh lain lah yang ada POS. Okay, ini contoh lain lah. Okey, contoh lain. Okey, kita cari yang ada POS Sebab apa saya nak tunjuk you apa yang you tengok dekat POS tu. Yang penting you nak kena tengok dekat POS tu. Okey. Sekejap kita tengok. Okey, ini ini dekat Desa Mayangsari. Taman Desa Cempaka, Putra Nilai. Desa Cempaka tahu tak? Okeylah, Desa Melati tahu? Pangsa Puri Bayu ni, tahu tak ni? Saya tanya ni. Pangsa Puri Bayu tahu tak? Tak tahu. Ya, all ni dulu. Dia Pangsa Puri yang tepi dekat belakang Petron tu. Tepi traffic light tu. Yang tu. Okey. So, kita tengok ada tak dia POS tu. Okey. You jadi property investor ni, you kena tahu mana tempat-tempat tu. Okay. So kalau you tengok Pangsa Puri Bayu, you tahu dia dekat tepi traffic light. Okay, contoh saya buka Google Map tadi. Mana Google Map? Okay, ini.
Ini kalau you nak belilah yang tadi Green Beverly Hills tu kan. Okey. Kalau kita tengok, tapi saya lagi suka kalau nak beli yang ni lah, kalau sebab ada swimming pool dan sebagainya kan. Kita tengok Pangsa Puri Bayu ni. Yang ni tak ada swimming pool. Okey, ni nilai. Okey ni. Pangsa Puri. Okey, dia betul-betul kat traffic light. You ingat ya, traffic light yang belakang tu ada Petron. Okey. Okey, yang ni yang di Palma tadi you cakap di Palma, ini Inti College kan. So ni Bayu Resident ni. Okey, yang ada kat sini ni. So ini adalah Petron kan, sini Petron. So you masuk sini kan ada traffic light tu. Ni. Pangsa Puri Bayu. Okey, harga dia 330,000. Mahal juga Okey. Mahal juga, cuma satu apartmen je. Okey, kita tengok balik tadi contoh. Okey, ni. Okey, townhouse nampak? Ini bukan. Yang ni. Okey, yang ni. Okey. So yang ni dia tak ada lagi. Okey, dia belum lelong lagi. Okey, dia belum lelong lagi. Kalau dia dah lelong, dia akan bagi tahu. Okey, dia akan bagi tahu bila. Ini tak ada. Okey, so maksudnya is no longer available. So dia kenapa tak available? Satu, sebab mungkin owner asal tu dah bayar dah dia punya hutang. So dia tarik balik lelong tu lah. Ini mungkin dia recall dia panggil. Okey, lelong tu kena recall. Maksudnya mula dia nak lelong, lepas tu owner dah bayar dah. So dia lelong tak jadilah. Okey, ini tak jadi. Okey. Ataupun dia belum ada tarikh untuk lelong. Okey, rasanya belum ada tarikh untuk lelong tu. Okey, kalau kita tengok lagi yang lain, ni Pangsa Puri Bayu 1 tadi. Okey, nilai impian Desa Melati. Desa Melati tahu kan? Tahu tak? Desa Melati. Okey, saya buka Desa Melati ni. Kita tengok ada tak dia tarikh lelong. Ni pun tak ada. Ini pun tak ada lagi. Okay, nampak this option no longer available. Maksudnya dia dah lepas lah kot. Mungkin dah lepas. Okay. So, okay. Kita buka yang ni lah. Leong ni lah. Yang ni. Ini kat nilai 3. Okay. Kat nilai 3 tu. Perasan tak yang ni? Kedai-kedai kat nilai 3 tu. Perasan ke? Okay. So, you tengok You tengok post dia. Okay. So, you buka post dia. Okay, proclamation of sale. Benda ni you memang kena banyak buat kajian lah. Macam ni lah, you kena pergi check internet, buat ni. Kadang-kadang malam-malam you tak tidur, orang lain dah tidur, you tak tidur kan. So alamak, leceh betul, dia nak kena minta ni semua. Okay, dia tak bagi terus. So saya nak kena hantar email, nama, handphone number, lepas tu barulah agree, baru dapat. So saya tak nak lah, leceh lah. Sebab saya bukan nak beli pun, nanti kan kita kacau dia pula. Okay, kita tengok exam ni. Okey, exam ni 27/1. Okey, ini dekat Jalan Cempaka 16. Okey, Rumah Teres ni. Okey, Jalan Cempaka 16. Reserve price 243,000. Okey, saya tengok. So, sekarang ni ada 22 orang tengok ni. Okey, ada 22 orang yang tengok. Okey, so sekarang masuk saya dah jadi 23. Okey. Okey, yang ni, ni pejabat awam ni. Nampak? Financial institution, Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam. Jadi maksudnya dulu pejabat awam yang beli ni, pekerja kerajaan beli tapi dia dah tak boleh bayar dah. Okay, dia dah tak boleh bayar, so sekarang ni kena lelong. Okay, 243,000. Okay, kita tengok post dia. Ada post dia. Okay. Sebab apa saya nak minta you tengok dekat POS ni, Proclamation of Sale ni, banyak terma-terma yang you kena tahu. Okay, you kena tahu yang you rasa you patut tahulah. Okay, dari segi jenis hartanah dia, freehold ke, leasehold ke, semua ada dalam POS ni. Lepas tu contohnya okay, ni saya download Okay, saya download. Okay, kat sini kita akan dapat maklumat lah. Okay, maklumat terperinci sikit lah. Okay, ni sebenarnya ni corner lot ni, corner lot. Okay, corner lot. 243,000. Rumah teres Rumah teres, corner lot. Saya rasa ni dekat betul-betul jalan yang kat Cempaka tu. Tapi bukan jalan besar tu, jalan besar dia belakang dengan ni.
So kita buka dia punya POC sekejap. Okay. Okay. So you kena baca POC ni. Penting nak kena baca POC ni. Okay.